hanya 350, 500, paling kuat pun 1000. Kita gadai masa depan kita untuk tempoh 5 tahun yang mendatang. Akhirnya apa jadi? UMNO agama Kristian saja. Maknanya bahan ini tidak boleh digunakan untuk disebarkan kepada orang Islam. Ada masalah? Tak ada. Okey. Ini jelas Ini penjelasan supaya tuan-tuan faham. Okey. Apa yang timbul daripada masalah ni? Tahun 2008 ada seorang bernama Jill Island. Dia pergi ke Indonesia, dia bawa balik bahan-bahan untuk dia kaji. Bahan-bahan ni dalam bentuk CD, dalam bentuk CD. Benda ini ada bentuk CD, dan di dalam CD ni terdapat rakaman dan sebagainya, dokumen yang mana menggunakan kalimah Allah, menggunakan kalimah-kalimah yang dilarang tadi, yang barang yang mengikut perkeliling pentadbiran tidak dibenarkan. Jadi bila custom cek bahan Jill Island ini, seorang wanita daripada Sarawak tak silap saya, Jill Island ni, pihak custom merampas CD-CD yang dimiliki oleh Jill Island, dan keputusan custom ini bersandarkan kepada keputusan arahan pentadbiran. Jelas arahan pentadbiran kata tak boleh bawa masuk. Okey. Tetapi sebenarnya keputusan ni sudah di overrule oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir melalui mesyuarat kabinet dia, mengatakan boleh bawa masuk. Boleh bawa masuk dengan syarat mesti cop untuk kegunaan agama Kristian saja. Itu sebabnya Jill Island bila barang-barang CD yang dirampas, dia bawa benda ni ke mahkamah. Mahkamah bukan mahkamah syariah, dia bawa ke mahkamah sivil, tuan-tuan. Dia bawa ke mahkamah sivil. Siapa nama hakim dia? Norby. Hakim Norby yang membicarakan. Jadi bila dia fight, tuan-tuan, dia fight di kes mahkamah sivil, maka hakim Norby, disebabkan terdapat percanggahan di antara arahan pentadbiran tadi dengan keputusan kabinet, maknanya Jill ni tak bersalah. Memang boleh bawa masuk dengan syarat ada cop untuk kegunaan agama Kristian saja. Maknanya Jill ni sebagai seorang penganut agama Kristian dibolehkan. Macam kita orang Islam nak bawa Al-Quran kita sendiri, dibolehkan. Jill ni dia penganut agama Kristian, dibolehkan untuk dia bawa masuk ni untuk kegunaan dia, tetapi tak boleh sebar pada orang lain. Ini kena faham. Okey. Jadi bila hakim tu buat keputusan, hakim Norby tu pun cakap, saya hari ni buat keputusan, bukan saya buat keputusan berdasarkan perkara yang berkaitan dengan teologi ataupun perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Tidak. Saya buat keputusan ini ialah kerana kesilapan teknikal dari segi sudut pentadbiran. Sebab ada dua arahan yang bertindih. Arahan yang pertama kata tak boleh. Arahan kedua telah membolehkan sekiranya untuk konsumsi orang penganut agama Kristian. Jadi Jill sebagai seorang penganut agama Kristian dibolehkan untuk dia bawa masuk bahan dalam bentuk CD ni untuk dia belajar untuk diri dia sendiri. Tak boleh untuk agama lain, untuk dia sebar pada orang lain, tak boleh. Ini kena faham. Jadi itu sebabnya saudara, benda ni kalau lawan kat mahkamah, tuan-tuan, memang tak boleh menang. Sebab ada dua perkara yang berbeza. Satu, keputusan dari segi sudut perkeliling pentadbiran. Satu lagi yang lebih tinggi, iaitu keputusan kabinet. Keputusan kabinet sudah membenarkan bahan ini boleh digunakan oleh penganut agama Kristian. Jadi itulah sebabnya KDN atas
nasihat oleh pihak-pihak Jabatan Peguam Negara, penasihat undang-undang, KDN dan sebagainya, mengambil keputusan supaya menarik balik, ini kena jelas, menarik balik rayuan terhadap kes Jill Island. Bukan kita tarik balik rayuan terhadap kes membenarkan orang bukan Islam, membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah Kaabah, kalimah solat untuk agama mereka. Ini kena faham. Maknanya, saudara, hari ini tidak ada sebarang keputusan mahkamah yang mengatakan bukan Islam boleh guna kalimah Allah. Tak ada. Tak ada. Tapi tuan-tuan tahulah walaun PN dengan walaun PAS ini, saudara, kalau dulu masa mereka bersama dengan Pakatan Harapan, kita lihat Haji Hadi sendiri mengatakan tak salah untuk orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah dan sebagainya, saudara. Dan Tuan Guru Aziz pun cakap benda yang sama. Tetapi saudara, hari ini saya nak beritahu pendirian UMNO, kita tetap dengan pendirian kita, Allah, kalimah Baitullah, kalimah solat, kalimah Mekah, ini eksklusif untuk agama Islam. Ini eksklusif untuk agama Islam. Kita bagi jaminan, tuan-tuan, kita akan pertahankan hingga ke titisan darah kita yang terakhir. Kita tidak akan berkompromi dalam hal ini. Dan saya nak beritahu saudara, yang dibenarkan ini, untuk penganut agama Kristian menggunakan bahan-bahan bacaan, penganut agama Kristian di Sarawak saja, tuan-tuan. Penganut agama Kristian di Sarawak. Penganut agama Kristian di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, mereka semua, tuan-tuan, kebanyakannya membaca perkara yang berkaitan dengan agama Kristian dalam tulisan bahasa Inggeris. Mungkin ada dalam tulisan Mandarin, mungkin ada dalam tulisan Tamil, Tetapi saudara, hanya kawan-kawan kita terutamanya di Sarawak, mungkin ada sikit di Sabah, yang menggunakan Bible dalam bahasa Melayu. Jadi untuk mereka di Sarawak, mereka boleh gunakan Bible yang merujuk kalimah Allah, kalimah solat, kalimah Baitullah, hanya untuk mereka baca, umat Kristian baca. Tetapi kalau kita tengok, ianya disebarkan kepada bukan Islam, kita boleh buat laporan polis, tuan-tuan. Kita boleh buat laporan polis. Jadi sebenarnya, saudara, benda ni sangat kecil, benda ni sangat kecil, tapi diperbesarkan untuk mendapat modal politik bagi membolehkan mereka menghancurkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tidak lebih daripada itu, saudara. Jadi saya harap lepas ini, kalau ada lagi yang tak jelas, boleh hubungi saya, boleh kita berdiskusi. Malam ni pun kita ada ramai kawan-kawan kita yang bersedia untuk berdiskusi, untuk bertanya soalan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey? Okey tak? Ya. Ramai orang cakap, Ya. UMNO ni semenjak dah join Kerajaan Paduan ni, ibarat sanggup menggadaikan agama. Ya, agama apa yang kita gadai? Berapa ringgit kita gadai tu? Tak tahu lah, saya nak kena check juga. Saya nak beritahu, tuan-tuan, pemuda UMNO antara yang paling awal sekali membuat kenyataan, meminta supaya Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan. Alhamdulillah, Menteri Dalam Negeri dah berikan penjelasan. Hari ini pula Dewan Ulama UMNO, jangan ingat PAS ni ada Dewan Ulama, Majlis Ulama UMNO hari ini, bukan Dewan, Majlis Ulama UMNO sudah pun mengeluarkan kenyataan,
meminta supaya kesucian kalimah Allah dipertahankan. Dan kita dalam UMNO sendiri, dalam mesyuarat dalam grup rakan-rakan MKT UMNO juga, kita berdiri teguh dengan pendirian yang telah pun diambil oleh Majlis Ulama UMNO. Kita akan pertahankan. Ini bukan benda yang boleh kita main-mainkan. Saya nak beritahu, tak kira lah kita bersama dengan kerajaan yang dalam tu ada DAP ke, PKR ke, PAS ke, Amanah ke, kalau lepas ni PAS pun nak bersama dengan kita, apa jadi sekalipun kita akan pertahankan kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan. Kita akan pertahankan kedudukan hak istimewa orang Melayu. Kita akan pertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita akan pertahankan kedudukan raja-raja Melayu. Dan bukan hanya kita je. Kita lihat bila mana Anthony Loke dalam ucapannya di Dewan Merdeka, dia sendiri mengatakan bahawa kita uphold perlembagaan Malaysia, kita uphold apa yang terkandung di dalam perlembagaan, termasuklah mempertahankan raja-raja Melayu. Mana pernah kita dengar DAP dulu cakap macam ni, kan? Dan bahasa dia cukup humble, cukup merendah diri. Mudah untuk kita bak kata orang tu untuk kita yakinkan pengikut kita bahawa DAP hari ni bukan macam DAP yang digambarkan oleh Tun Dr. Mahathir dulu. Okey? Kalau ada apa-apa yang mereka boleh bagikan contoh untuk buktikan bahawa hari ni UMNO dah jual agama, silakan. Bagi satu contoh pun cukup. Kita tengok. InsyaAllah kita jawab. Okey? Okey, Dok. Ramai yang sebenarnya masih tak faham. Ya. Yeah. Masih tak faham atau buat tak faham ataupun memang hati dia tak nak faham. Kenapa UMNO kena duduk sekali dengan DAP? Aduh, yang ini yang letih ni. Puncanya kamu lah. Puncanya kamu. Kita 4 tahun setengah terpekik, terlolong, cuba yakinkan rakyat jangan silap buat keputusan, jangan ulangi keputusan 2018, berikan sokongan balik kepada UMNO, Barisan Nasional, jangan undi sekali dapat 3 Perdana Menteri macam dulu. Kali ni buat silap, undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Semua pernah cakap lah. Apa kita tak explain? Betul tak? Kita dah explain A to Z kenapa kena bagi sokongan padu kepada Barisan Nasional. Tapi mereka berbelah bagi. Muhyiddin dengan PAS baru jolok sikit. Kau lupa apa yang kita lalui 18 bulan di bawah kerajaan zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. Kerajaan bapa lockdown negara. Kita dikurung. Kita tak boleh cek makan secara sempurna. Kita hilang pendapatan, ramai hilang pekerjaan, kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah meningkat, Bursa Saham Kuala Lumpur merudum, ekonomi hancur, pelabur lari, ramai berhutang. Orang yang sebelum ni tak pernah minta supaya nak keluar duit KWSP, 4 kali kita bagi keluar KWSP, masih lagi nak yang kelima. Orang terpaksa pinjam along, tak boleh bayar along, hari ni dikejar along. Ada yang tak tahan kena kejar, ada tak tahan kena ugut, bunuh diri. Tapi last kali bila Muhyiddin and the gang ulur sikit, kita lupa apa yang kita lalui. Hanya 300,500, 500, paling kuat pun 1,000. Kita gadai masa depan kita untuk tempoh 5 tahun yang mendatang. Akhirnya apa jadi? UMNO tinggal 26 kursi saja. Dengan 26 kursi nak bentuk kerajaan apa? Dengan 26 kursi kita nak mendabik dada, nak sombong, nak bongkak, macam mana? Ada lagi mengatakan kita nak kerajaan di mana kita menguasai, kita dominan. Nak dominan macam mana? Kita tak cakap semua orang tidak mengundi BN.
Tetapi ingat, kesan hari ini disebabkan yang tak undi BN, disebabkan ada yang berbelah bagi, sanggup undi Muhyiddin dan PAS, sehingga 74 kursi dia menang. Akhirnya kita jadi parti yang kecil, nombor 3 terbesar. Dulu kurang-kurang kita masih lagi parti yang dapat nombor 1, nombor 2. Sekarang dah jatuh nombor 3. Bila tidak ada orang yang menang, tak boleh bentuk kerajaan, ke bawah dulu tuanku titah supaya Perikatan Nasional bentuk kerajaan dengan PH. Kalau hari itu tuanku kata, okey tak apa, PN bergabung dengan PH. Tetapi better nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Agak-agak tuan-tuan, Muhyiddin dakap tak DAP? Agak-agak tuan-tuan, PAS bersama tak DAP hari ni? Bersama juga. Sebab dia hanya nak kerusi Perdana Menteri. Cuma masalah, mak bapak ajar dia tinggi, pergi sampai universiti, dah pernah jadi Perdana Menteri. Tapi tak boleh beza, parti dia hanya dapat 74. Masa tu baru 73, belum menang Padang Serai lagi, dan parti PH dapat 84. Dia tak boleh beza 73 tu dengan 84. 84 lebih banyak, 84 lebih banyak dan lebih layak jadi Perdana Menteri. Dia patut dia jadi timbalan. Dia tak boleh terima jawatan timbalan. Dia nak Perdana Menteri juga. Itu sebab dia tolak. Itu sebab dia sanggup derhaka titah ke bawah duli tuanku, sombong, tinggalkan majlis, menunjukkan rasa tak hormat dia kepada ke bawah duli tuanku. Kurang ajar, kata orang apa, orang Penang. Kurang ajar. Ini